nature's beauty dazzle them I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله والله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dan puji kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian dan syukur kehadratnya, kerana kita masih diberikan ruang dan peluang untuk bersama bersua dan bersiaran buat sekian kalinya dan sekian kali lagi di dalam kuliah online ini atau atas talian, yang di mana pada kali ini kita akan membicarakan mengenai tentang sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkesempurnaan kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Anwar, bulan Rabiul Akhir, bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaiknya lah untuk kita mengingati ajaran-ajaran Nabi SAW dan apa yang diwariskan dan dipesankan, diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat Nabi SAW yang mulia adalah sifat as-sidq, sifat jujur. Dan sifat jujur ini adalah merupakan di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak sunnah-sunnahnya. Dan ada di antara kita yang kalau bicara mengenai tentang sunnah pasti dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, atau dikaitkan dengan pakaian, dengan paras rupa, dengan cara duduk, cara makan minum, cara berbaring, dan dalam cara untuk Rasulullah SAW berkahwin lebih pada satu. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sunnah Nabi SAW yang utama dan pertama adalah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas dalam sebuah hadis baginda meriwayatkan bahwasanya, dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk diutammima makarimal akhlak, untuk melengkapkan akan makarima, kemuliaan akhlak itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memuji Rasulullah SAW dalam ayatnya dalam Quran berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan pada diri engkau wahai Muhammad SAW mempunyai di atas daripada akhlak yang mulia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kasih Allah Taala, kalau bicara tentang mengenai ibadah solat, ramai yang solat. Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang mengenai puasa, ramai yang puasa, syukur, Masya Allah. Bicara mengenai cakap tentang zakat, tentang umrah haji, ramai yang menunaikan zakat, ramai yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Tapi kalau bicara mengenai tentang kejujuran ataupun sifat jujur, tak ramai yang boleh jujur dan tak ramai yang bersifat dengan sifat jujur. Maka dengan inilah kejujuran dituntut, kerana ia membawa kebahagiaan dunia dan akhirat dan mengelakkan daripada segala kejahatan-kejahatan, fitnah dan sebagainya. Maka hendaklah kita jujur dengan diri kita sendiri. Yakni sedar kita, tahu kita siapa diri kita sebenarnya. Maka kiranya andai kalau ada orang memuji kita kerana sifat baik kita, kita haruslah
bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana orang mengenali kita dengan kebaikan-kebaikan kita, tetapi ataupun walhalnya we know ourselves. Kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Maka selayaklah dan sewajibnya lah kita mengembalikan pujian itu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memang selayaknya dipuja dan dipuji oleh para hamba-hambanya. Dan tetapi juga hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah kita juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup keaiban kekurangan kita. Maka jangan pernah dibuka semula, jangan pernah dikongsi semula keaiban-keaiban kekurangan-kekurangan kita yang Allah tutup untuk kita. Atas dasar kasih dan sayang cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Tetapi janganlah pula kita merasa bangga dengan orang mengenal kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Malah merasa bongkak pula kita dan ujub takabur, wa'iyadzubillah, masya-Allah wa hasya lillah. Justru itu hadirin kasih Allah Taala adalah baik bila orang itu dihina disebab kerana kejujurannya. Dan begitulah tidak baik dan buruknya apabila orang itu dipuji kerana sebab ketidakkejujurannya. Wa'iyadzubillah min dzalik. Semoga mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang kedua, itulah dia, orang pertama itulah dia yang terhina tetapi kerana kejujuran kita. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga ataupun kata-kata hikmah daripada para ulama mengatakan bahawa qulil haqqa walau kana murra. Berkatalah yang benar walau ianya pahit, sepahit seperti hempedu. Maka hendaklah kita sentiasa bercakap dan bersifat jujur, hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang mana kita sebenarnya patut dan wajib merasa begitu amat dan sangat malu pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sebenarnya siapa diri kita. Allah mengetahui apa yang kita lakukan di sebalik ketika mana manusia khalayak ramai tidak melihat kita. Allah Maha menyaksikan segala apa kata-kata kita, tutur bicara kita, akhlak perilaku dan kepribadian kita. Maka hadirin kasih Allah Ta'ala, jadilah kita sebagai seorang suami yang kalau saya dapat kaitkan dengan keluarga, seorang suami yang jujur kepada ahli keluarganya. Jadilah kita sebagai seorang isteri yang jujur pada anak-anak dan suaminya. Jadilah kita ibu bapa yang jujur pada anak-anaknya dan nanti insya-Allah anak-anak juga akan jujur pada kita. Satu contoh yang suka untuk saya jadikan sebagai iktibar. Kita dalam mendidik ajar terbiah anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan sebagainya, tetapi kadang-kala kita ada terlupa dan terlepas pandang pada satu perkara, iaitu mengenai tentang sifat jujur. Dan satu hari ketika kelak, ya, bila mana anak-anak kita tidak bercakap jujur, berbohong dengan kita ataupun membohongi orang lain, kita akan merasa begitu amat sangat marah dan berkecil hati dan merasa sangat sedih. Kenapa dan mengapakah anakku ini pandai dan di manakah dia belajar untuk berbohong? Pada siapakah dia belajar untuk berkata tidak benar? Dan kenapakah dia boleh dan tahu untuk bercakap tidak benar? Dan kita cuba cari kesalahan-kesalahan di luar-luar pada orang lain dan sebagainya. Tetapi terlupa pula kita untuk nak melihat pada diri kita sendiri. Kerana rupa-rupanya guru yang mengajar anak kita tentang tidak jujur, pendidik yang mengajar anak kita untuk bercakap tak benar adalah diri kita sendiri. Mari kita muhasabah balik Bapak Ibu rahmatullah sekalian. Kadang-kala kita bila mana contoh seperti telefon berdering di rumah kita. Ya, ketika mana itu telefon berdering dan anak-anak kita nak angkat telefon. Ya, anak dan kemudian si ibu ayah itu mengatakan, "Nanti jangan angkat dulu. Siapa tengok?" Sekarang kan telefon rumah ataupun handphone boleh tengok siapa yang telefon, ya. Dan anak itu pun dengan jujur mengatakan pada si ibu tu, menyampaikan pada si ayah itu, "Pak Angah telefon." Ya. Kemudian dibalas semula oleh sang ibu ataupun ayah mengatakan, "Allah Pak Angah, kau angkat telefon tu kau cakap mak tidur." Ya, ataupun kau angkat telefon rumah tu cakap mak pergi pasar. Jadi tanpa kita sedari hadirin rahmatullah, satu kes. Kedua, ketika mana ada orang datang mengetuk pintu kita,
dengan hajatnya yang diperlukan. Bila buka pintu, dilihatnya ada seorang anak. Dan kemudian bila ditanya, mana mak? Kata anak tersebut, mak kerja. Tapi siapa ada? Tak ada orang, saya dengan abang je. Okey, tak apa, terima kasih. Lalu pergilah orang yang mengetuk pintu itu. Dan sebenarnya, sejujurnya, rupanya ibunya itu, ayahnya itu ada di dalam rumah yang terlebih awal dahulu. Ketika mana pintu diketuk, dipesan anaknya buka pintu, cakap mak tak ada. Jadi ini dua contoh hadirin rahimakumullah sekalian yang kadang-kadang kita lakukan ianya saban hari dan menjadi rutinan harian kita. Berbohong pada setiap masa ketika, tidak jujur pada kata bicara kita yang dipelajari oleh anak-anak kita tanpa kita sedari. Yang dicontohi teladan oleh anak-anak kita tanpa kita ajarkan pada dia. Ya, hadirin rahimakumullah sekalian, ingat ibu bapa contoh terdekat anak-anak. Segala apa bicara perbuatan kita, perilaku kita dicontohinya, diikuti ikorinya tanpa perlu kita mengajarnya. Maka hati-hatilah kita hadirin rahimakumullah di dalam tutur kata bicara kita. Maka sebaiknya berjujurlah kita pada setiap perkara, pada setiap bicara kita. Dan orang yang jujur ini disenangi oleh semua orang, oleh setiap orang. Begitulah kaum Quraisy pada ketika itu menyenangi akan Rasulullah SAW disebab sifat kejujurannya. Dia sebab sifat amanahnya. Siapa-siapa pun tak dapat nafikan kejujuran Nabi SAW. Abu Jahal ada pernah menyatakan dalam satu ketika, dia katakan bahawa, hai Muhammad SAW, bukan engkau yang aku tak suka atau aku benci. Kerana engkau bersifat jujur dan kami tahu engkau orangnya yang jujur. Tapi yang aku tak suka dan aku benci adalah agama yang kau bawa. Akidah, kepercayaan yang kau bawa. Itulah yang aku benci. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin kasih Allah Ta'ala, orang yang tidak jujur ini malah dibenci ataupun tidak disukai orang. Dan kata-katanya hampir-hampir tak boleh nak dipakai 100%. Hampir-hampir. Kerana bila mana kita berbohong sekali, orang tak akan dapat percaya kita lagi pada lain kali. Pernahkah kita dengar akan sebuah cerita reka anak-anak kecil, seorang budak yang mengembala kambing, yang di mana ketika satu hari beliau terjerit, terpekik meminta tolong pada orang kampung. Lalu orang kampung pun datang dan mengatakan bahawasanya mendengarkan kamu memekik tolong kerana ada serigala nak memakan kambing kamu. Lalu ketika orang kampung datang sahaja, maka anak budak ini tergelak dan ketawa dengan mengatakan bahawa kamu semua sudah ditipu oleh aku. Kamu semua bodoh dan terpercaya dan termakan dengan kebohongan aku. Dan kemudian orang kampung marah lalu balik ke rumah masing-masing. Pada kali yang kedua, dia cuba lagi untuk nak membohongi orang kampung dengan menyatakan minta tolong dan kerana ada serigala nak memakan kambingnya. Sekian kali lagi datanglah orang kampung dengan jujurnya untuk membantu tolong anak kecil ini sebab kerana beliau yang meminta tolong. Dan sekali lagi orang-orang kampung ditertawakan oleh anak budak kecil ini kerana telah tertipu daya dengan kebohongannya dan permainannya. Dan kemudiannya beliau mengulangi lagi. Pada kali ini betul-betul dan benar serigala sedang nak memakan akan ternakan kambingnya. Maka beliau pun dengan jujur meminta tolong orang kampung dengan benar-benar minta tolong orang kampung, tetapi pada ketika itu kejujurannya sudah disangsikan. Kejujurannya sudah tak dipercayakan lagi oleh orang kampung, maka dibiarkanlah anak budak itu dengan permasalahannya dan dimakan habislah segala itu akan kambing-kambingnya. Lihat hadirin Allah Ta'ala. Walaupun ia merupakan cerita reka anak-anak kecil sahaja, tetapi mempunyai pengajaran yang baik lagi mendalam untuk kita. Di mana sekali kita berbohong, orang sekali juga tak akan percaya kita. 2 kali kita berbohong, orang sudah tidak yakin dengan kita. 3 kali kita berbohong, orang akan tinggalkan kita. Dengan kata-kata mereka seperti kita pernah dengar, contohnya, sudahlah dek ni, cakap dia tak boleh pakai, tak tahu mana satu betul, mana satu tak betul. Sudah pastilah hadirin rahimakumullah kita tidak inginkan untuk dikenali ataupun dilayani sedemikian rupa. Pastinya kita nakkan setiap bicara kata kita
dipercayai oleh orang-orang yang mendengarnya dan diyakininya. Maka untuk dapat kita diperlakukan sedemikian rupa untuk orang percaya kita dan yakin dengan kita, maka elakkanlah daripada berbohong dan sentiasalah jujur pada setiap masa dan ketika dalam tutur bicara kita dan perilaku akhlak budi kita. Dalam pepatah Melayu juga ada mengatakan, siakap sonohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, akhirnya mencuri. Itulah dia. Daripada satu kejahatan ataupun daripada satu kenakalan ataupun satu perkara yang tak baik, ataupun kita katakan perkara yang tak baik itu yang kecil sahaja, daripada bercakap bohong sahaja, apabila dia selalu dan setiap kerap kali melakukannya, maka kejahatan kecil itu tadi boleh menjadi besar. Kejahatan kecil yang kita kata segurauan tadi boleh menjadi serius dan menjadi satu jenayah yang besar pada sisi undang-undang agama maupun juga undang-undang negara. Maka itu contohilah kita Nabi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam mempunyai meneladani sifat akhlak jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, hadirin kasih Allah Ta'ala, dapat juga kita ingatkan kepada pekerja-pekerja kita, majikan-majikan maupun pekerja, jujurlah dengan majikan anda dan jujurlah dengan pekerja-pekerja anda. Jujur di dalam tempat kerja. Diandainya kalau kita belum sampai ke tempat kerja, jangan kita minta tolong kawan-kawan teman kita untuk punchkan kita. Dan ataupun juga setelah kita kita telah pun meninggalkan tempat kerja kita dan sebenarnya belum waktu untuk pulang lagi. Kita dah pesan dengan kawan kita awal-awal lagi, aku balik awal nari, nanti jam 6 kau punchkan out aku. Inilah sifat yang tak jujur hadirin kasih Allah SWT dalam pekerjaan, dalam tempat kerja kita. Dan ketahuilah sedar kita bahawa di hujung bulan nanti kita akan mendapat gaji hasil daripada kerja kita. Tetapi kalau kerja itu kita tidak lakukan dengan sebetulnya, kerja itu tidak kita lakukan sepenuhnya dengan kejujurannya, dengan penuh amanahnya, maka dibimbangi tidak begitu barakah di dalam gaji yang kita beri makan, bawa balik pulang untuk anak-anak isteri kita. Dan gaji itulah diberi makan minum untuk anak isteri kita dan menjadi darah daging kita. Nah, dan begitulah kiranya gaji itu berhasil daripada kebohongan, ketidakjujuran kita, beri makan untuk anak-anak kita dan meresap dalam tubuh jasad, mengalir darah dalam tubuh jasad anak-anak kita dan isteri kita. Dan dengan itu juga anak isteri kita juga nanti akan berbohong dengan kita dan bersikap tidak jujur dengan kita. Wal'iyadzubillah min zalik. Wa hasyalillah astaghfirullahalazim. Semoga anak-anak kita, zuriat kita dipelihara Allah Ta'ala dengan mempunyai sifat akhlak yang mulia, yang terdahulunya kita yang mendidik, asuh, ajar dan menjadikan contoh buat diri mereka dan teladan mereka dan agar dapat mereka ikuti dan contohi bersama. Hadirin kisah Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa begitu cantik akhlak baginda SAW, begitu indah budi pekerti Rasulullah SAW? Tak lain tak bukan kerana Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang mengatakan bahawa adabani Rabbi fa ahsanu ta'dibi. Sungguhnya telah aku diajar adab oleh Tuhanku, maka eloklah akhlak dan indahlah perilaku dan peribadiku. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita yang mengakui cinta Nabi SAW, kita yang mengakui kasih Nabi pada Nabi SAW, kita yang mengakui merindui Nabi SAW, kita yang mengharap damba untuk dapatkan syafaat Nabi SAW dan bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti dalam alam syurga, di dalam syurga Allah Ta'ala, amin. Maka bersifat jujurlah kita. Di antara Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang akan masuk dalam syurga adalah orang yang berakhlak mulia. Dan di antara maksud ataupun juga di antara contoh akhlak mulia itu adalah dengan bersifat jujur. Jujurlah kita pada siapa-siapa sahaja. Saya akhiri dengan sebuah kisah seorang anak kecil pada waktu itu. Seorang anak kecil pada waktu itu yang keluar daripada negaranya untuk keluar menuntut ilmu. Dan ibundanya yang dikasihi mengirimkan ataupun juga membekalkan padanya 40 dinar sebagai untuk perbelanjaannya.
Ditakdir Allah SWT dalam perjalanannya untuk ke tempat belajarnya di tengah-tengah padang pasir, beliau dan rombongan itu telah pun dihentikan oleh kafilah ataupun yang kita katakan sebagai lanun di padang pasir. Ya, penjahat, perompak dan penyamun di padang pasir. Lalu mereka meminta agar semua wang yang ada pada rombongan tersebut diserahkan, kalau tidak matilah jawabnya. Maka semua rombongan itu mengeluarkan apa yang ada pada mereka, dan ketika itu kerana saking anak ini yang ingin untuk belajar ini masih kecil, maka dibiarkan dan tak dihiraukan oleh orang-orang penyamun pada ketika itu. Maka si anak budak kecil yang jujur ini menyatakan bahawasanya apabila ditanya oleh orang penjamun, kau anak kecil, apa kau ada? Lalu dengan jujurnya dia mengatakan, aku ada mempunyai 40 dinar di dalam kocik ataupun sakuku. Lalu ditertawakan oleh penyamun-penyamun itu, yang mana disangka anak budak ini berkata bohong dan ingin bergurau senda hanya pada mereka. Lalu anak kecil itu menyatakan sekali lagi bahawa benar dalam saku kociknya mempunyai 40 dinar yang telah dititipkan oleh ibunda yang dikasihinya. Lalu kemudian dalam keadaan tergelak ketawa, salah seorang daripada penyamun itu bertemu jumpa dengan ketua penyamun mereka dan menyatakan akan perkara ini. Lalu ketua penyamun itu datang pada anak budak itu dan bertanya pada dia, "Hai budak kecil, apa yang kau ada?" Lalu anak budak kecil ini menyatakan sekali lagi, aku mempunyai 40 dinar yang dititipkan oleh ibuku di dalam kocik sakuku. Lalu kemudian kata ketua penyamun itu, keluarkan wang itu. Dan dikeluarkan dan ternyata benarlah mempunyai padanya si anak budak kecil itu 40 dinar. Sebenarnya dinyatakan. Lalu membuatkan si ketua penyamun itu terduduk dan termenung dengan menyatakan bahawa, hai anak kecil, sesungguhnya engkau telah meninggalkan aku dan menginsafkan aku. Namun aku bertanya dahulu, mengapakah engkau berkata benar dan berkata jujur, sedangkan setahu aku dan kebiasaan manusia itu tidak akan bercakap jujur. Lalu dikatakan bahawa kerana aku berkata jujur sebab ibuku pesan untuk berkata jujur pada setiap masa, setiap ketika dan pada siapa sahaja. Justru itulah aku bercakap dengan benar. Lalu terduduklah ketua penyamun itu dan insaf taubat dia dengan menyatakan bahawa si anak kecil ini takut pada ibunya dan berkata jujur benar. Sedangkan aku yang sudah dewasa tua tidak takut pada Tuhanku yang lagi benar dan mengetahui segala apa perbuatan perilakuku. Maka bertaubatlah ketua penyamun itu yang diikori juga dan juga diikuti oleh sekalian penyamun-penyamun yang ada di situ. Dan lihatlah hadirin Allah sekalian, contoh yang dapat kita ambil. Dengan kejujuran kita dapat menyandarkan seseorang. Dengan kejujuran kita dapat menginsafkan seseorang bersebab daripada akibat sifat jujur kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita sifat jujur, yang sentiasa jujur pada setiap masa ketika dan pada siapa-siapa juga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendidik dan mengasuh kita, mengajar kita, menunjukkan kita panduan dan petunjuk jalan di atas jalan yang diridai Allah Taala dan sentiasa direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta diberkati dan dirahmati insya-Allah. Dan semoga mudah-mudahan Rabiul Awal pada tahun ini 1442 Hijrah mendidik ajar kita dan menambahkan sifat jujur kita saking kerana untuk mengikut sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ini kita akan mendapatkan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala kurniakan kita ganjaran pahala kerana mengikut sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله